Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Okay, so NFT mania telah berakhir dan akhirnya market telah crash. Itulah kata-kata setengah orang dekat Twitter, dekat social media yang lain kan. Sebab selalunya kalau ada something yang melambung naik ataupun di peringkat mania, then harga kripto akan ada correction yang besar. Contohnya macam bulan Mei yang lepas, waktu tu adalah meme coin, shitcoin tengah melonjak naik, lepas tu tiba-tiba crash. Dan sekarang ada yang kata NFT bila dia naik secara mendadak, itu juga menyebabkan market tu crash lah. Okay, so adakah ini perkara yang sebenar? Did NFT menyebabkan harga kripto jatuh? Okay, so itu saya tak tahu, mungkin betul, mungkin tidak. Tapi ada satu ataupun few sebab yang bagi saya lebih memberikan kesan kepada kejatuhan market kripto. Okay, so sebenarnya nak kata market kripto ni jatuh dengan sangat teruk tu tak adalah teruk sangat. Sebab bulan Mei hari tu memang sangat dahsyat. Dan untuk pengetahuan, even tu harga kripto jatuh sejak semalam, tapi few altcoin mampu bertahan macam Algorand, Near dan paling power sekali Solana. Solana macam tak kisah, dia macam tak rasa apa pun. Market jatuh ke apa, dia terus naik je. Okay, so kita tengok dulu pergerakan market cryptocurrency ni. Okay, so sekarang ni Bitcoin, Bitcoin dia dah drop sampai semalam sampai 42k rasanya dia drop. Lepas tu dia naik balik lah. Sekarang dia maintain kat 46k. Ethereum pun sama, drop sampai 3000. Lepas tu dia sekarang dekat 3400. So most of altcoin ni sekarang nampaknya dia dalam fasa nak memulih balik lah. Nak buat sedikit pemulihan. Solana memang tak kisah. Saya pun tak heran lah tengok dia dah pergi kat 200 USD kan. Okay, Polkadot memang teruk lah impact dia. Waktu semalam jatuh tu Polkadot dengan Theta ni antara yang teruk kena. Okay, so kalau kita tengok coin yang IOST, Algorand, Harmony, Hedera Hashgraph, Arweave, Solana. Okay, so coin-coin macam ni semua memang dia seolah-olah tak ada effect. Tak ada effect sangat. And dia jatuh tapi dia cepat-cepat regain balik dia punya position. Dia tak adalah, kejatuhan dia tu tak adalah teruk sangat. Okay, yang macam Telcoin, Quan, AV, Theta, ini semua memang jatuh agak teruk semalam. Dan sekarang sedang cuba memulihkan balik lah. Memulihkan balik dalam proses pemulihan. Okay, dan kita tengok bagaimana indeks Fear and Greed. Fear ni ketakutan, greed ni ketamakan. Kita di peringkat neutral buat tuan-tuan dan puan-puan. Kita di peringkat neutral. Dia tak adalah terlampau takut ataupun terlampau tamak. Yes, 2 hari lepas, 3 hari lepas, dia dalam extreme greed. Nampak ni 79 extreme greed. Tapi lepas correction semalam, dia berada di peringkat neutral, which is sangat bagus. Sangat bagus. Tapi saya tunggu juga kod-kod kalau dia pergi dekat bahagian fear ni. Apa maksudnya? Kalau dia masuk bahagian fear, maksudnya itu adalah waktu yang terbaik untuk kita buat pembelian. Sebab selalunya waktu orang takut kita beli, waktu orang tamak kita jual. Itulah prinsip yang memang ramai trader-trader power guna, dan dia memang membuahkan hasil lah. Okay, so sekarang ni di peringkat neutral. Nak beli pun boleh, nak jual pun boleh kan. So most likely kemungkinan juga kalau dia neutral pada waktu yang lama, market akan bergerak sideways. Okay, so itu on the Fear and Greed Index. Lagi satu yang penting saya nak tunjuk ni adalah carta ni tuan-tuan puan-puan. Ni saya ada share dekat Twitter. Bulan September adalah bulan merah.
Bukan bulan sabit merah, tapi bulan merah. Maksudnya September ni selalunya sejak 2013 memang akan mencatatkan penurunan yang banyak. Okey, penurunan yang banyak. Ogos dengan Julai pun ada yang turun. Contoh 2016 kan dengan 2019. Julai, Ogos, September 2019 ni. Tapi so far Julai dengan Ogos kita tutup dengan hijau, dan most likely maybe September akan jadi merah lah. Okay. So itu berdasarkan sejarah. Mungkin dia boleh jadi hijau balik. Tapi bila saya tengok sekarang ni dengan crash yang berlaku ataupun major correction yang berlaku, penurunan sebanyak 20% ke atas, 20 ke 30%. So most likely kita akan mencatatkan merah lah dekat September. Tapi kita tengok Oktober. Oktober nampak macam sangat-sangat menarik. Sebab apa? Kebanyakan tahun ni Oktober adalah hijau. Oktober, November dengan Disember ni memang sangat-sangat best tuan-tuan dan puan. Okey. Tapi kalau September ni mungkin sedikit correction lah. So that's why ini pandangan saya. Mungkin September ni kita tak begitu menarik lah kan. Market agak jatuh dan sebagainya. Tapi Oktober, November dengan Disember mungkin keadaan sedikit berbeza nanti tuan-tuan dan puan. Mungkin kita akan tengok satu major run up. Dia tahun 2018 je. Oktober, November, Disember ni dia merah. Maksudnya dari Ogos sampai Disember dia merah. Ini adalah the peak of bear run. Waktu bearish kan 2018 kan. So memang dia catatkan kemerahan lah. Okay. And then 2014 pun lebih kurang sama juga. Hanya 2 tahun ni je lah nampak agak-agak menakutkan. Oktober, November, Disember. Tapi pada tahun-tahun lain, Oktober, November dengan Disember ni memang antara bulan yang sangat-sangat best dalam kripto ni. Okay. Cuma September ni dia ada correction sikit lah sebelum dia naik balik. Tapi ada yang tanya, ada tak kemungkinan September, Oktober, November, Disember jadi merah? Mungkin. Ini market crypto, anything can happen. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga sejarah mungkin boleh berulang. Kalau sejarah berulang, tak apa, September biar merah, Oktober, November, Disember biar hijau. Okay. So ini basically on the monthly return lah. Just untuk tuan-tuan puan-puan boleh tengok. Okay, sekarang ni kita tengok kepada carta kita ni, carta Bitcoin. Okey. Apa yang saya nak tunjukkan ni adalah yang biru ni adalah 20 weekly moving average. Okey, 20 weekly moving average. Waktu bulan Mei dia jatuh. Dan bila dia jatuh, dia memang trade dekat bawah ni lah. Dan kita tengok ni 17 Mei dan pada 26 Julai. So Mei, Jun, Julai, lebih kurang hampir 3 bulan hampir 3 bulan dia berada di bawah. Dan sekarang ni baru dia slowly berada di atas 21 week moving average lah. Okay. Dan yang bestnya bila dia jatuh bila harga tu drop minggu ni, dia betul-betul pergi dekat yang moving average ni. Dia sentuh moving average ni. Saya besarkan sikit. Dia sentuh moving average ni, lepas tu dia naik balik. So which is bagi saya sangat-sangat bagus. Dan hopefully dia kekal berada di atas 20 week moving average lah. Sebab kalau dia turun ke bawah, kalau dia closing dekat bawah, then mungkin dia akan ambil masa 2-3 bulan untuk dia pergi atas balik. Itu adalah something yang kita kalau boleh nak elakkan lah. Okay. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, kalau dia setakat touch macam ni dan naik ke atas, then okay. Ataupun dia pergi sideways kejap bulan September ni kan, then okay. Tapi yang penting jangan sesekali dia turun bawah pula. Kalau dia closing bawah, then kita memang kena tunggu pada waktu yang agak
agak lama lah. Kita kena tunggu pada waktu yang agak lama untuk dikembali ke atas. Pada pandangan saya dia hanya touch ni and then dia dah close kat sini kan. Mungkin dia akan pergi sideway kan, and then Oktober dia akan pick up balik. Ini hanya pandangan saya. So kalau kita tengok on the daily punya chart, so kalau kita tengok dia punya pergerakan moving average, okay. So kalau tuan-tuan puan-puan ingat kan, waktu dia jatuh dulu kan, kita semua panik sebab dia menunjukkan dead cross. Dead cross ni kat mana? Kat sini. Lepas dia drop, dia tak boleh melepasi 200 moving average, daily moving average. Setiap kali dia nak cuba, dia kena reject. Ini tak adalah, maksud saya waktu Jun kan, dia cuba nak pergi atas, kena reject. Lepas tu dia pun turun sampai Julai dia naik sikit, lepas tu dia turun. Then yang 200 moving average ni dah jadi satu support yang kuat. August dia tunjukkan dia satu support yang kuat, lepas tu dia terus naik lah. Okay, so dekat bahagian sini, ini adalah dead cross. Seolah-olah alamak bearish ni nak start dah kan, tapi dia buat U-turn balik. Ini dah jadi golden cross pula. Yang hijau ni bila dia dah lepas merah punya line ni, dia dah jadi golden cross. And sejak tu dia naik. Dan semalam lah dia start satu correction yang besar. Okay, satu correction. Tak sampai 30% pun ni. Ini saya kira dalam belas persen lah. Okay, paling ni pun 20%. Okay, so yang menariknya, on a daily moving average pun dia sentuh setakat ni je, yang hijau ni. Hijau ni 50 50 moving average, merah ni 200. Dia pergi setakat 50, lepas tu dia climb balik. So sekarang ni 50 ni nampaknya adalah satu support level lah, support level moving average ni. So kita kena monitor dalam minggu ni lah, dalam minggu ni macam mana. Adakah dia akan pergi bawah daripada hijau ni, ataupun dia akan pergi sideway dan dia akan terus kembali momentum untuk dia naik atas lah. Okay, so sekarang ni adalah waktu yang penting untuk kita tengok pergerakan dia di atas line moving average ni. Adakah dia akan turun ataupun adakah dia akan naik balik. Sebab selalunya kita tak nak dia turun. Kalau dia turun, kita takut line tu akan jadi resistance level. Jadi susah dia nak naik balik. Macam contoh kan, yang 200 moving average ni, bila dia jadi resistance, dia agak susah. Dia ambil masa yang sangat lama untuk dia break balik resistance level ni. So itulah antara benda yang kalau boleh kita nak elakkan lah. So kalau kita tengok macam sebelum ni, pada bulan Januari, dia pergi dekat yang hijau ni, 50 weekly moving average. Lepas tu dia naik balik. Dia sentuh, dia naik. Dia sentuh, dia naik. Cuma waktu bulan April ni dia dah start turun bawah. Dah nampak tak? Bila dia dah start turun bawah, dia naik balik, tapi naik sikit, lepas tu dia terus crash ke bawah. So bahagian ni tuan-tuan puan-puan kena take note jugalah. Alamak, terlampau banyak pula lakaran yang saya buat sampai tak nampak. Okay, tapi kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini lah, 16 yang 14 April ni dia start jatuh sampai 25 April. Lepas tu dia naik balik sampai 10 Mei. Lepas tu terus dia jatuh. Ini yang kita kalau boleh kita nak elakkan. Dia ada mirip dah ni, dia dah ada mirip dah ni. Cumanya dia tak pergi bawah sangat. So tapi tak tahu kalau dalam masa beberapa hari ni adakah dia akan jatuh balik. Kalau dia jatuh balik, kalau dia jatuh bawah hijau lepas tu jatuh bawah merah ni, then agak payah lah. So that's why seboleh-bolehnya kita nak elakkan perkara itu berlaku.
Okay, so itu on dia punya moving average punya part. Okay, next kita nak tengok ni lah, on a shorter time frame ni. Okay, so pattern ni lebih kurang sama apa yang berlaku pada Mei kan. Dia buat ascending wedge macam ni, lepas tu dia jatuh. Sama juga, pattern dia sama juga. Dia buat ascending wedge, lepas tu dia jatuh. Okay, so dia ada mirip lah dekat situ. Cuma kalau kita tengok, okay, kalau saya buka dalam 4 hour chart lah okay, dia memang trade dalam ni, tapi semakin dia tak dapat nak break resistance 50k ni, agak payah dia nak break. Then eventually dia keluarlah daripada yang ascending wedge ni. Bila dia keluar, dia nak cuba masuk balik. Dia nak cuba masuk balik 1, 2, 3. Dan kali keempat dia berjaya masuk. Ingatkan dia dah boleh teruskan momentum. Saya pun ingatkan mungkin dia akan kembali balik dan momentum akan diteruskan. Tetapi sangkaan meleset, dia terus drop. Dia terus drop sampai 42k, tapi dia quickly naik balik lah. Dan sekarang dia berada di harga 46k. So yang line ni dulu jadi satu resistance sekitar bulan Ogos ni. Dia dah jadi resistance kan. Sekarang dia dah jadi resistance balik dah dekat 46k. So resistance yang lepas ni dah activate balik lah. So next dia kena cuba break yang 46k. And kalau dia kembali ke 48 ke 50k, then bagus lah. So kalau kita tengok pun volume agak rendah. So waktu tu yang diorang selling kau-kau ni, selling kau-kau. Nampak volume dia punya spike dia agak tinggi. Alright, so sekarang ni kita kena monitor, kena tunggu for confirmation. Sekarang tak nampak lagi confirmation, adakah dia akan pergi ke atas ataupun adakah dia akan jatuh lagi teruk. So sekarang ni memang perlukan confirmation lah. So kalau kita tengok kalau kita tengok Fibonacci, kalau kita buat Fibonacci punya line. So last, kalau kita ambil dari sini, dia punya line ni sampai yang 0.382, lepas tu dia naik balik. Sekarang ni 0.5 ni adalah dia punya support level, 0.5. Next dia kena break 0.618. Kalau dia break 0.618 and dia kembali trade dalam zone ni, then itu adalah satu, dia dah kembali ke support level yang kuat lah. Macam yang 27 Ogos, sekitar 1 September ni semua, 0.618 ni jadi satu support level yang kuat. Kalau boleh kita nak dia kembali ke 0.618. Then dia boleh buat lagi satu cubaan untuk break 50k ni ataupun 52k ni. Okay, so itu adalah antara pergerakan yang kita harapkan lah. Tapi boleh juga dia jatuh lagi. Boleh juga dia jatuh lagi. So kalau dia jatuh lagi, next support level adalah sekitar 40k. So kalau 40k jadi satu support level yang kuat, dan dia boleh buat U-turn by Oktober untuk dia break 50k pergi ke 60k, dan itu adalah sesuatu yang kita harapkan lah. Okay, so next kita nak tengok satu lagi perkara. Ini sangat-sangat penting tuan-tuan puan-puan, Bitcoin dominance. Ada dua kemungkinan yang bakal berlaku. Dan saya akan ceritakan apa kemungkinan tu. Kalau kita tengok sekarang ni, level dominasi Bitcoin ni agak rendah, 40.97 40.97. So waktu dia jatuh hari tu, okay, 19 Mei ni kan, kalau tengok bila dia start jatuh, waktu tu dia punya dominasi jadi semakin kuat, semakin tinggi. Dia jadi makin kuat dan dia build dia punya dominasi lah sampai bulan Julai. Maksudnya nak cerita waktu ni adalah waktu memang Bitcoin yang dominate. Altcoin tak berapa nak perform. Tapi pada bulan Ogos
pada bulan Ogos, altcoin memang banyak yang perform sebab dominasi dia makin rendah dan harga dia pun makin naik. So altcoin akan naik dengan lebih mendadak. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok pattern yang ni, dia seolah-olah mirip. So boleh jadi dia akan membentuk double bottom macam ni. Kan, dia boleh buat double bottom, lepas tu naik balik kan. Boleh jadi dia buat macam ni, dan harga Bitcoin pun jatuh. Kalau harga Bitcoin naik and dia buat pattern macam ni balik, then sangat-sangat baguslah untuk altcoin. Tetapi ada lagi satu perkara juga. Kalau zoom out lagi, okey, kalaulah kita zoom out tuan-tuan dan puan, ini adalah fasa Disember 2017. Inilah di mana bull run yang terakhir, bull run yang lepas pada tahun 2017, macam inilah ending dia. Dia turun kan. So waktu ni memang Ethereum pun naik, altcoin pun banyak naik. Lepas tu dia start crash kau-kau lah. Harga jatuh and dia buat nampak pattern W macam ni. And then throughout that time dia sampailah 2019 waktu bearish market, altcoin banyak yang drop 90%, ada yang dah pupus. Bitcoin dia jatuh dalam 80% macam tu. Okay, so during this time adalah waktu yang terbaik untuk mengumpul dan juga memegang Bitcoin. So pattern yang sama juga berlaku di sini. Pattern yang sama juga berlaku di sini. Kalau bear market tu tiba-tiba start, then dia akan membentuk pattern yang lebih kurang mirip macam ni lah. So ini adalah antara kemungkinan yang boleh berlaku. So untuk short term, kalau short term kita nak benda macam ni berlaku. Short term, so that by bulan Oktober, November, Disember, harga Bitcoin naik dan harga altcoin pun banyak yang naik. So hopefully dia repeat balik benda ni lah. Tapi kalau dia buat benda ni pun, tuan-tuan puan-puan kena ambil risk management yang patutlah, letak stop loss dan sebagainya. Sebab pattern ni, ini adalah pattern yang bearish. Pattern ni adalah pattern yang bearish. And kalau saya zoom out, nampak ada dia punya persamaan sedikit lah. Tapi hopefully dia tak ikut 100% macam yang 2017. Okay, so ini adalah penting. So mana ada altcoin yang simpan banyak pegangan altcoin, tuan-tuan puan-puan kena perasan juga, kena take note benda ni, so that tuan-tuan puan-puan boleh ambil your own measurement ataupun planning lah. Okay, sekarang kita tengok Ethereum pula. Okay, untuk Ethereum sama juga. 50 ini on a daily chart. Yang 50 moving average ni adalah satu resistance untuk Ethereum. Kalau kita perasan, sejak dia drop, banyak kali dia cuba nak break 1, 2, 3. Kali keempat baru dia dapat break. Dan based on semalam punya pergerakan, yang hijau ni dia dah jadi satu support level untuk Ethereum. Dan Ethereum pun sekarang dah kembali ke sekitar 3,500. 3,500, 3,400 macam tu lah. Okay, so itu adalah on Ethereum. Dan kalau kita tengok dia punya pergerakan pun lebih kurang macam Bitcoin jugalah, tapi dia perform lagi bagus. Sejak bulan Ogos hari tu. Okay, so dia memang lama dia cuba nak break 3,900 ni. Lama dia cuba. Sekali je dia dapat 4,000. Rasanya ni dekat 3 September sekali je dia pergi 4,000. Sekali pergi 4,000, lepas tu dia maintain dekat 3,900. Dia cuba banyak kali tak dapat, akhirnya dia pun jatuh juga. Sebab apa? Sebab Bitcoin jatuh, dia pun ikut jatuh. Kalau Bitcoin tak jatuh, who knows, mungkin dia boleh break. Mungkin dia boleh break this one lah. So even kalau kita tengok moving average on a hourly chart, nampaknya Ethereum cuba nak break, pergi atas yang 50 moving average ni lah.
Harap-harap berjaya. Harap-harap berjaya. So ni kita nak tengok adakah dia berjaya naik ke atas ataupun dia akan kena reject. So on hourly chart pun kita boleh tengok juga. Kalau dia kena reject, dia boleh jatuh lagi bawah lagi. Kalau dia tak reject, dia boleh pergi atas ni, then hopefully dia close dekat 3600, 3700, lega lah sikit kan. Sebab apa? Dia ada support sedikit dekat 3700 waktu dia jatuh hari tu. Dia ada support sikit dekat 3700 sebelum dia jatuh sampai 3000 lah. So that's on Ethereum. And for Ethereum Bitcoin pula, Ethereum sekarang ni tidak begitu perform lah. Dia perform waktu 30 Ogos sampai minggu pertama ni lah kan. Starting minggu kedua, bila dia tak dapat break 3900, dia mula ke bawah. And semalam nampaknya dia perform okey sikit lah. Dengan Bitcoin jatuh tu, Ethereum taklah jatuh sangat. Tapi kalaulah Ethereum dapat pergi ke 3700, 3800 dalam hari ni ke esok ke, then mungkin ini boleh menjadi hijau. Provided Bitcoin maintain dekat harga sekarang lah. So ini mungkin boleh jadi hijau. Dan Ethereum pula, dia sekarang dekat resistance level ni. Dia kalau dia break ni, then mungkin next adalah yang dekat 0.082 ni lah. Cuma sekarang ni nampaknya Bitcoin lebih perform lah daripada Ethereum. Tengok ni pun sekarang dia dekat merah hari ni. Okay, so ini adalah basically kekuatan Ethereum against Bitcoin. Alright, tuan-tuan puan-puan, sekarang ni kita nak tengok apa punca Bitcoin tiba-tiba jatuh kan. Sebab apa? Sebab semua orang duduk happy. El Salvador kan tengah celebrate Bitcoin Day. Kenapa Bitcoin Day? Sebab dia menjadikan sebab dia adalah antara negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai mata wang ataupun legal tender. Jadi dia pun declare pada 7 September tu adalah Bitcoin Day. Selepas dia declare kan, macam seronok-seronok, market jatuh. So adakah itu sebab El Salvador? Okay, inilah sebab dia. Macam biasa, kalau ada over leverage trading, most likely market akan crash. Sebab tu dalam Islam kata jangan buat leverage kan. Inilah antara sebab dia. Kalau leverage sikit-sikit tak apa, tapi manusia adalah tamak. Kalau dia leverage, usually akan berlaku over leveraging. Dan bila berlaku over leveraging, dia akan jatuh. So kadang-kadang itulah, bila buat over leveraging ni, dia akan effect spot market juga sedikit sebanyak. Sebab tu dia jatuh, lepas tu dia quickly naik balik. So siapa yang buat long trade kan, long trade tu ramai yang liquidated. So kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Ni semua antara 3.54 bilion liquidated dalam masa 24 jam. Okay, so paling banyak dekat Bybit, Huobi, Binance. So ni semua exchange mencatatkan nilai liquidation yang sangat tinggi. Ini semua over leveraging for long position. Akhirnya bila Bitcoin terciduk sedikit, mereka mengalami kerugian yang besar. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini antara Willy Woo ni, antara penganalisa Bitcoin yang terkemuka lah kan. So dia kata, walaupun 1.1 bilion Bitcoin liquidated, tapi dekat on-chain data dan juga investor-investor yang biasa kan, diorang tak ada pun nak jual Bitcoin dan sebagainya. And then exchange pun ada orang yang membeli dan sebagainya. Maksudnya yang buat jualan besar-besaran ni adalah pemain-pemain leverage traders. So mereka yang menyebabkan harga tu drop sedikit lah. Okay, so that's why kadang-kadang bila ada situasi over leverage, short position ke, long position ke dan sebagainya, then kena hati-hati. Sebab kalau over leverage for short position, baguslah, dan harga akan naik kan. Harga akan naik. Tapi kalau over leverage for long position, harga akan drop. So that's why
kalau boleh, kalau orang Islam kan, kita orang Islam, elakkanlah main leverage. Sebab memang ulama pun dah kata dah kan, main leverage, trade dekat leverage ni haram. So kenapa nak buat kerja haram? Tengok buat kerja haram jadi macam ni. So elakkanlah leverage. Kalau sport pun insya-Allah boleh bagi keuntungan yang banyak kan. Even NFT pun boleh bagi keuntungan yang banyak. So why, kenapa nak main leverage? Okay, so ini pun Mamat ni pun power juga. Dia boleh predict, kejatuhan harga Bitcoin due to liquidation. So kalau tengok, dia kata ni dah pergi sini, dia akan mungkin pergi level ni, lepas tu dia jatuh kan. Tengok market memang betul-betul ikut apa yang dia cakap. Memang ikut betul-betul. Lebih kurang. Dia pergi ni, tapi dia ada satu lagi kenaikan dan baru dia drop. Tapi in a whole memang nampak apa yang dia cakap tu seolah-olah berlaku. Tapi itulah, kadang-kadang kita kena faham, tak semua orang betul pada setiap masa. Kadang-kadang dia betul pada sesuatu masa, tapi pada waktu lain semua dia boleh jadi salah. Okay. So ini adalah antara punca utama kenapa harga boleh tiba-tiba drop. Dan dulu-dulu tak ada sangat over leveraging semua tahun 2017 2018 kan. Ada tapi tak terlampau banyak. Tapi sekarang terlampau banyak. Sebab tu kadang-kadang boleh berlaku flash crash. Ni kita panggil flash crash berlaku sekejap, lepas tu dia naik balik. Tapi benda macam ni kacau lah kita punya momentum kan. Okay, so next kita tengok sikit lah El Salvador. El Salvador ni dia kata dekat Twitter dia, bila harga Bitcoin drop, dia kata we have bought the dip. So El Salvador adalah negara pertama yang bought the dip. Selalu kita je bought the dip ataupun investor. Tak ada negara yang pernah bought the dip. So El Salvador adalah antara negara pertama dalam sejarah that bought the dip. Okay, so mereka ada fund lah, okay, fund untuk Bitcoin. Jadi apa mereka akan buat? Mereka perlu kumpul sebanyak 75 juta Bitcoin, di mana mereka akan airdropkan kepada 2.5 juta penduduk dia. So penduduk dia semua kena download wallet Bitcoin, nama dia Chivo wallet tak silap. So dia akan airdrop Bitcoin ke dalam wallet wallet Bitcoin lah, 30 USD. Okay, so untuk itu mereka akan buat pembelian. So sekarang ni dia dah kumpul dekat 10 juta Bitcoin. So dia akan sentiasa beli and then dia akan airdrop kepada penduduk dia lah. Okay, so kalau penduduk dia dengan $30 tu, kemungkinan ataupun harapan saya, dia tidak menjual. Maksudnya kalau mereka tak jual, mereka hold Bitcoin, dan okey lah. Ataupun mereka gunakan menggunakan untuk local economy, macam nak beli barang dan sebagainya. Dia akan circulate di kalangan dari satu wallet ke wallet yang lain, dan tak ada masalah. Tapi kalau banyak yang jual dekat exchange, then itu adalah masalah lah. Tapi jangkaan saya, the way El Salvador run program ni, dia nak penduduk dia gunakan untuk pembelian, jualan. Even MACD dekat El Salvador pun menerima Bitcoin. MACD menerima Bitcoin. Kalau nak beli MACD, boleh gunakan Bitcoin di El Salvador. Okay, so ini adalah antara benda yang sangat bagus. Dan kalau lagi penduduk dia hodl Bitcoin dan sebagainya, dan harga Bitcoin boleh naik jugalah. Dan kalau program ini berjaya, banyak lagi negara-negara yang akan menggunakan model ini sebagai asas untuk mereka run program Bitcoin mereka. Especially negara-negara yang ada masalah unbank, maksudnya penduduk dia yang tak ada account bank, ataupun negara-negara yang tak ada mata wang sendiri, ataupun hyperinflation dan sebagainya, boleh menggunakan use case El Salvador ni lah. Tapi sekarang ni masih di peringkat awal. Kita kena tengok mungkin dalam jangka masa setahun apa yang akan jadi. Tapi saya tak risau sangat, sebab banyak otai-otai Bitcoin ni sebenarnya akan membantu El Salvador. Even in fact ada few orang-orang lama Bitcoin
turun ke El Salvador, dia cuba bantu dia punya presiden dan sebagainya. Sebab benda ni adalah benda yang besar. So memang otai-otai akan tolong lah. Okay. So itu adalah for Bitcoin. And macam biasalah, adalah protester criticize cryptocurrency. Benda ni normal. Even mana-mana pun ada je pengkritik ataupun apa kita panggil ataupun orang-orang yang tak percaya kripto, ada yang kata Bitcoin scam dan sebagainya kan. Itu sentiasa ada. Mana-mana negara pun akan ada juga. Tapi even saya tengok gambar dekat El Salvador, protester ni sikit je, tak banyak pun. Tapi kebanyakan, majoriti, especially golongan-golongan muda lah, mereka menerima Bitcoin sebagai legal tender di El Salvador. Itu adalah fakta. Dia orang-orang yang agak berumur ataupun orang-orang yang tak suka teknologi baru, tak suka kemajuan, diorang itulah yang against Bitcoin, ataupun orang-orang yang suka dengan rasuah dan sebagainya, yang memang dah convert dengan rasuah dan sebagainya, mereka pun tak berapa nak sukalah kripto dengan Bitcoin. Sebab Bitcoin is a decentralized, is a distributed ledger yang sangat open. Siapa-siapa boleh tahu, boleh tahu transaksi dan sebagainya. So orang-orang yang suka benda-benda rasuah macam ni, dia dah convert, so dia tak nak benda macam ni. Sebab rasuah, dia boleh hide, dia boleh bersembunyi, dia boleh cover dia punya transaction dan sebagainya, black money kan. So itu antara punca lah kenapa ada orang yang protes benda-benda macam ni. Okay. So next kita tengok, ini yang paling orang benci. Benda ni orang paling benci. Waktu tengah crash, kripto pun exchange pun tiba-tiba downtime lah, ada isu lah. Hampir semua Coinbase yang tengah trade dekat saham US pun sama juga, down. Coinbase, Binance, semua major exchange usually waktu-waktu macam ni dia akan down. Okay. So that's why selalunya kalau boleh, jangan buat apa-apa trading during fasa kejatuhan yang melampau lah. Okay. Apa-apa pun letak stop loss. And then kalau contoh dia jatuh kan, and they reach that stop loss tu, then dia akan fill the order lah. So tuan-tuan puan-puan mungkin dapat terselamat daripada flash crash. Okay. So ini biasalah. Sebab tu orang suka guna decentralized exchange. Sebab decentralized exchange tak ada isu-isu macam ni, tiba-tiba downtime lah, apalah, dia tak ada benda-benda macam ni. Cuma yang centralized exchange ni, time-time tengah crash, waktu tu dia akan downtime. Okay. Dan kita nak tengok satu lagi isu. Ini pun boleh jadi antara punca. Walaupun Coinbase CEO dia tweet pada keesokan hari lepas flash crash, tapi kemungkinan insider info, orang yang tahu dan sebagainya, dia mungkin dah predict benda ni boleh jadi isu. So dia create this kind of flash crash lah. Apa yang berlaku sekarang ni, SEC memang, walaupun Gary Gensler kononnya orang yang tahu pasal blockchain, walaupun dia pegang, tapi kita kena ingat, mana-mana negara lah, kalau dia jadi kerajaan, dia terus jadi someone yang tak kreatif, tak boleh berfikir untuk kebaikan orang. Itu je, mana-mana negara pun sama juga Gary Gensler. Orang letak harapan yang tinggi. Bila dia pegang kuasa, bila dia pegang sebagai pengurusi SEC, dia mula merapu. Dan bila dia buka akaun Twitter, saya dah boleh jangka dah, itu bukan perkara yang baik. Selama dia hidup tak buka akaun Twitter, bila dah jadi pengurusi SEC, dia buka Twitter. So kalau dia nak create FUD, easily dia boleh create FUD melalui Twitter. Tapi dalam kes ni, apa SEC buat? SEC menghalang Coinbase daripada program yield earning lah. Yield earning di mana contoh kita deposit kripto, kita akan dapat kripto kan. So dia nak buat in terms of USDC, deposit USDC, and then dia akan dapat yield lah. Dia adalah APY dia, saya pun tak pasti. Tapi apa yang pasti, dia punya APY tu lebih tinggi daripada apa yang bank bagi dekat saving account.
inilah punca SEC marah. Sebab apa? Bank tak boleh sentuh. Kalau sentuh bank, diorang memang tak suka. So Armstrong, CEO Coinbase, dia kata they refuse to tell us why they think it's a security. Yang program LAN tu, dia kata itu adalah security. Lepas tu diorang kena subpoena lah kan, dan minta testimoni lah. Lepas tu dia kata kalau program LAN ni dilancarkan, SEC akan saman Coinbase. Dia ugut lah macam mana dia buat dekat XRP, dia buat juga dekat Coinbase. Okay, so dia kata jugalah Armstrong, banyak regulator yang jumpa dia, tapi SEC saja yang tak jumpa dia. Tahu-tahu terus ugut nak saman. Dan ni pun dia kata, dia kata walaupun Coinbase tidak melancarkan lagi program LAN ni, dan juga dia bagilah info-info berkenaan LAN ni, tapi SEC masih tak menjelaskan kepada mereka kenapa benda ini adalah masalah. Apa yang mereka bagi tahu, dia ugut kalau lancarkan program LAN ni, SEC akan saman Coinbase. Okay, so ini apa yang dia katalah, dan clue dia adalah dekat sini tuan-tuan dan puan. Clue dia, Coinbase offers other yield generating service by proof of stake, Ethereum, Tezos kan. SEC action does not imply to staking. So kalau buat staking macam Ethereum 2.0 staking ke, Tezos ke, even macam Cardano apa ke kan, dekat sana, yang tu tak ada masalah. Sebab apa? Bila buat staking dalam kripto, akan dapat bayaran dalam kripto. Kripto ni lah, Ethereum ke apa ke, SEC tak ada masalah. Tapi kalau buat staking dalam USDC, which is lebih kurang sama dengan mata wang US yang mana bank tawarkan, dekat situlah SEC berbulu, dan mereka pun mengugut Coinbase. Okay, so ini antara benda yang walaupun okay lah, Binance tak adalah dapat Binance pun teruk kena hentam, Coinbase pun kena hentam juga, walaupun mereka ada saham dekat Nasdaq dan sebagainya kan. Tapi kalau bila ada isu macam ni, sebab apa? Sebab bila bank nampak Coinbase sebagai competition, sebagai pesaing, mereka pun akan menangis kepada kerajaan US lah. So bila kerajaan US tengok bank menangis, sedih kan, so dia pun akan mengugut lah. Macam Coinbase ni kata, kenapa buat macam ni? Tengok bank, kat sini dia tak katalah bank sedih dan sebagainya, tapi inilah hakikat dia. Bila bank sedih, menangis, tiba-tiba ada orang perform lagi baik, boleh bagi klien mereka lebih banyak pulangan dan sebagainya, waktu itulah pihak berkuasa US ni akan mengambil tindakan. Inilah cerita sebenar dia. Okay, so itulah dia sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini kan. Sebab just nak ceritalah pasal flash crash ni kan. Sebab selalu saya pun tak banyak buat video sebab sibuk dengan play to earn, NFT dan sebagainya. Sebab memang sangat best kita try buat flipping NFT dan sebagainya kan, dekat OpenSea lah, dekat pentas.io kan. So memang sekarang ni saya banyak explore on the NFT punya part. So waktu tu pun market tengah naik, semua orang pun tengah happy kan. So tu yang tak banyak buat video. Tapi now market tengah down balik kan, dan saya pun tengok maybe ada few things yang saya kena clarify, kena cerita. So that's why saya buat video ni lah. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu, ramai mungkin persoalan dia adalah adakah crash ni dah berakhir, ataupun akan ada further crash. Saya tak pasti. Saya tak pasti, mungkin akan ada further crash lagi. Sebab tu saya tunjukkan yang moving average punya part. Dia boleh jadi support, ataupun kalau dia turun lagi, dia boleh jadi resistance. It's still 50-50. Tapi personally, pada pandangan saya lah personally, saya rasa ini adalah hanya flash crash, dan dia drop yang sampai contoh 40k tu kan, saya tak rasa dia akan drop lagi lah. Mungkin dia akan bergerak sideways, and then by Oktober, November, Disember, dia akan jadi bulan yang hijau. Ini pandangan peribadi saya, bukan nasihat kewangan. Saya mungkin betul, saya mungkin salah. Saya tak pernah kata apa yang saya cakap ni 100% akan berlaku. Setengah YouTuber lain dia akan bagi dua kemungkinan kan. Dan bila ada kemungkinan yang betul tu, dia akan cut, dia akan letak dalam video terbaru dia, dan dia kata apa yang dia kata menjadi kenyataan kan. Saya tak buat benda tu.
Saya betul bagi dua kemungkinan, tapi saya bagi tahu mana-mana pun boleh berlaku, kan. Tapi apa yang pasti, benda yang paling penting adalah bukan menjadi orang yang tepat predict market ni. Benda yang penting adalah mengambil pengurusan risiko ataupun risk management. Kena letak stop loss ke, ataupun gunakan duit yang we are willing to loss. Itulah yang paling penting. Bukan menjadi orang yang betul dalam prediction, bukan. Dia kena jadi orang yang tidak mengalami tekanan ataupun tidak tercedera ketika market ni jatuh. Itulah yang paling penting. Dan insya-Allah kita akan jumpa dalam video yang akan datang untuk perbincangan kripto yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam kripto.